Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raiman bin Ahmad Tajuddin. Okay. Hari ini saya nak present saya punya artikel review dan individu assignment saya tentang ajaran sesat di Malaysia. Okay. Tajuk yang dipilih adalah ajaran sesat di Malaysia. Okay. Sekarang kita akan teruskan kepada artikel review. Kita akan mulakan dengan artikel review itu ajaran sesat di Malaysia oleh Engkau Mazaki. Okay. Artikel ini ada di dalam jurnal peradaban yang dipublish oleh Universiti Melaya. Saya pilih artikel ini kerana ada banyak ilmu yang saya boleh terima daripada artikel ini. Okay. So, artikel ini secara ringkas, apa yang ada dalam artikel ini? So, artikel ini membincangkan tentang isu ajaran sesat yang berleluasa di Malaysia. Okay, seperti yang kita tahu, dekat Malaysia sekarang ni banyak orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Okay. Kita tengok surat khabar, televisyen, semua ada tentang macam isu-isu ni lah. So, artikel ni juga dia mendalami dan meneliti ciri-ciri ajaran sesat, punca penyebaran dan cara mengatasi isu ajaran sesat ni. Okay. So, artikel ni boleh kira all in one lah. So, memang orang kata bagus dan mempunyai informasi banyak. Okay. Artikel ini juga membincangkan macam kedudukan unik Islam di Malaysia, apa akidah orang dekat Malaysia ikut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ke apa ke. So dia macam ada terangkan jugalah tentang daripada sudut itu juga. Okay, next. Apakah itu ajaran sesat? Okay. Dalam artikel ni ada bagi tahu apakah itu ajaran sesat. Okay. Ajaran sesat ialah ilmu yang diajar atau disebar secara rahsia ataupun meluas kepada orang lain, dan ilmu itu didapati menyimpang daripada kebenaran asal. Okay. So macam ajaran-ajaran sesat ni ada ajaran yang lari daripada ajaran yang sebenar lah. Dia kata itu ajaran Islam tapi sebenarnya bukan ajaran Islam. Contoh lah. Okay. Okay. Ajaran sesat ni ada 3 bentuk. First adalah bentuk ajaran baru. Okay. Ajaran baru ni apa ajaran baru ni? Contoh dia adalah macam Ayah Pin ataupun Tuhan Harun. Okay. Yang popular sekarang ni. Ajaran-ajaran ini adalah contoh ajaran baru. Kedua adalah bentuk ajaran tarikat. Okay. Contoh ajaran tarikat adalah tarikat Ahmadiyah, tarikat Naqsyaband dan tarikat Syahidillah. Okay. Ni adalah tarikat yang 3 contoh tarikat. Seterusnya juga adalah bentuk ajaran daripada kepercayaan dan amalan tradisi. Okay. Dekat Malaysia ni macam memang sinonimah dengan perkara-perkara mistik ni. Orang Malaysia ni suka ikut amalan-amalan tradisi ni kan. Contohnya ramalan, pemujaan ataupun ilmu kebal ni semua. Okay, itu pun dikira ajaran sesat. So, apakah ciri-ciri ajaran sesat? Okay. Mengikut ciri-ciri asal ni ada banyak. Ada dekat sini ada 6 ciri-ciri dia. Okay. First, ciri-cirinya yang menggunakan sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Okay. Sumber Al-Quran dan Al-Hadis ni dia contohnya dia percaya ada wahyu diturun pada zaman sekarang. Okay. Dan dia juga mengubah ayat dan maksud ayat Al-Quran dengan sengaja. Seterusnya ketuhanan. Okay. Dan ketuhanan ni diorang percaya makhluk seperti kayu dan batu mempunyai kuasa yang mutlak, dan juga dia mengaku mengetahui benda-benda gaib. Okay. Dia macam mengaku Tuhan lah, macam tu lah. Ketiga adalah kenabian. Okay. Dari kenabian ni macam diorang cakap guru saya ni Nabi, dia kata macam tu. Ataupun dia mengaku diri sendiri dia adalah Nabi ataupun Nabi Isa. Okay. Nombor 4 adalah sam'iyat ataupun mukhayabat. Okay. Contohnya dia minta tolong daripada orang yang telah mati ataupun meramal kedatangan Imam Mahdi dan kiamat. Okay. Nombor 5 adalah daripada segi syariat. Okay. Syariat ni contoh dia masukkan kewajipan-kewajipan tertentu semacam solat, puasa, haji, zakat, semua tu dia kata tak payah buat. Okay. Ataupun menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, macam minum arak ke apa ke, itu semua dikira syariat. Okay, adab dan akhlak ni pula macam dia mematuhi secara membuta tuli terhadap ajaran gurunya. So guru dia ni buat salah kata semua, dia kata guru dia betul, macam tu lah. Okay. Seterusnya adalah kritikan kekuatan dan kelemahan dan cadangan kepada artikel. Okay. Pada pendapat saya, salah satu kritikan kepada artikel ni adalah ada satu hujah penulis, dia ada katakan bahawa media elektronik dan media massa tidak digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam. Bagi saya adalah tidak begitu tepat kerana sekarang ni
Facebook dan YouTube telah menjadi salah satu platform terbesar untuk menyebarkan dakwah Islam. Banyak juga pendakwa-pendakwa Islam yang popular menggunakan platform ni untuk menyebarkan dakwah Islam. So saya rasa hujah hujah penulis tu tak berapa tepat lah. Sebab sekarang ni banyak je yang macam pendakwa-pendakwa Islam macam Ustaz Kazim Ilyas, ada mufti pun menggunakan Facebook untuk menyebarkan dakwah. So tidak begitu tepat. Selain tu saya rasa tak ada kritikan untuk artikel ni. Okay. Kekuatan artikel ni adalah artikel ni ditulis dalam bahasa Melayu dan mudah difahami oleh semua orang. So artikel ni ditulis dalam bahasa Melayu, so mudahlah difahami. Kelemahan artikel ni pula adalah tiada isi kandungan dan ada frasa-frasa dalam bahasa Arab. Susah lah kadang-kadang frasa-frasa ni kalau orang yang tak tahu apa maksud frasa ni, so dia tak tahu apa maksud dia. So macam adalah sikit-sikit. So it's not a big deal lah. Next, dia punya cadangan dia adalah, cadangan saya untuk artikel ni adalah sertakanlah glosary dengan bahagian isi kandungan. Glosary ni adalah untuk macam contoh tadi frasa-frasa bahasa Arab tadi mungkin boleh sertakan maksud dia dalam bahasa Melayu, dan bahagian isi kandungan ni supaya orang senang untuk navigate. Okay. Kan tentang saya punya individualisme, iaitu ajaran sesat mengaku menjadi Nabi. Okay. Kalau kita tengok daripada ciri-ciri tadi, okay, gerakan Ahmadiyah ni di dalam kategori kenabian. Dia macam percaya diri dia ni Nabi Isa atau dan Imam Mahdi. Okay. Kita tengok sejarah ajaran Ahmadiyah ni. Okay. Ajaran ni diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada 23 Mac 1889. Okay. Dia ni berasal daripada Punjab, British India. Okay. So dia ni meninggal pada 26 Mei 1908. Okay. Walaupun dia ni yang meninggal lama dah, ajaran ni ajaran lama pada macam 100 tahun lepas, tapi ajaran ni masih lagi diamalkan sehingga sekarang. So masa dia mati tu dia mempunyai lebih kurang 400,000 pengikut. Okay, banyak pengikut dia ni. Okay, ciri-ciri kesesatan ajaran Ahmadiyah. Okay. So apakah ciri-ciri yang saya bagi kat sini? Tiga ciri-ciri yang popular, okay, yang dapat macam dengar je kita tahu dia ni ajaran Ahmadiyah. Okay, first, pengikut-pengikut ajaran Ahmadiyah ni dia percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Okay. Lepas tu diorang ni mempunyai ideologi jihad yang berbeza. Ideologi jihad diorang ni agak pelik sikit, sebab diorang kata diorang ni tak suka jihad perang-perang ni. Dia macam kat sana ada jihad melalui pen, dia kata. Jihad through pen, dia kata. Okay. Dia mempunyai 3 jenis jihad tu: jihad al-kabir, jihad al-akbar dan jihad al-asgar. Okay. Diorang juga percaya bahawa Nabi Isa meninggal dunia dan makamnya berada di Kashmir. Okay. Diorang percaya Nabi Isa, masa dia kata Nabi Isa tu disalib. Okay. Tapi macam orang Islam yang betul, dia tak percaya Nabi Isa ni salib, sebab dia percaya ada apa ni, yang disalib tu adalah bukan Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Okay. Seterusnya, cara dia orang menyebarkan ajaran Ahmadiyah ni. Okay. Ajaran Ahmadiyah ni tersebar dekat banyak negara, 209 negara. Banyak terutama dekat Asia Tenggara, Afrika Barat dan Afrika Timur. Okay. Ni macam negara-negara dekat sini ada negara yang majoritinya adalah negara Islam. So mungkin lebih senang diorang nak menyebarkan ideologi diorang ni. Okay. Pengikut diorang ni berada dalam sekarang ni dalam angka puluhan juta. Daripada 1908 ni masa dia mati ada 400,000, sekarang dah dalam puluhan juta. Okay, banyak. Dan kebanyakan dia berada di Pakistan. Okay, sekarang ni mereka ada stesen TV sendiri, ada sekolah, ada klinik, ada dia orang punya pertubuhan sendiri dekat UK nama Muslim Mission. Okay. So lagi senang lah mereka nak sebarkan ajaran mereka ni. Okay. Mirza Ghulam Ahmad ni juga dulu dia banyak tulis buku. So buku-buku dia ni masih lagi ada. So masih lagi mereka untuk senang lah untuk mereka nak sebarkan. Tentang The Muslim Mission ni tadi, diorang ni dulu ada keluarkan satu nama majalah nama Islamic Review. Dan Islamic Review ni dulu ada di publish dekat Malaysia. So ni acara masa dulu-dulu lah, sekarang ni tak ada. So dulu cara diorang nak sebarkan adalah gunakan majalah-majalah ni lah. Okay, next. Okay.
fatwa ajaran Ahmadiyah dekat Malaysia ni, okey. Okey, masa pada 18 Jun 1975, Malaysia telah wartakan ajaran Ahmadiyah ni adalah ajaran yang menyimpang daripada ajaran yang betul. So kata dia orang haramkanlah ajaran ni. Dan pada 17 Ogos 2001, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah membuat garis panduan terperinci tentang perkara mengenai ajaran ni. So Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dah keluarkan macam satu garis panduan. Okay, dia kata kalau ikut ajaran Ahmadiyah ni, apa akan jadi kepada dia? Okay, pengamal ajaran ini dikira murtad daripada Islam. Satu. Lepas tu contoh kalau ada diorang ni suami isteri, contohnya suami dia ni ikut ajaran Ahmadiyah ni, diorang dikira perkahwinan kira batal. So diorang dah tak dikira berkahwin. Lepas tu yang tadi ni, yang suami tadi tidak boleh mewalikan anaknya dalam akad nikah. Dia juga tidak boleh dibenarkan menerima harta dan keluarga. Dan juga diorang ni tak boleh terima hak-hak yang disediakan kepada orang Melayu lah. Okay, itu adalah perkara-perkara menarik yang saya kaji dalam saya punya assignment dan artikel review. Itu saja. Terima kasih.